A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'usi rahmatan lil alamin. Habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim. Wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن حبيبنا وسيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah dapat kita bertemu pada hari yang berbahagia ini. Pertamanya saya mohon kemaafan, saya terlewat hari ini memulakan sebab tadi ghalid murajaah sampai tengok-tengok dah nak start kelas dah. Saya mohon maaf sebab terlewat disebabkan tadi saya orang Kedah kata ghalid. Saya duk baca kitab ni untuk fahami matan ataupun kitab Ghayatul Ma'mul yang bakal kita kitab Qurratul Ain yang bakal kita pelajari ini pada hari ini, menyebabkan sampai saya tak terperasan masa tu berlalu dengan begitu pantas. Mohon kemaafan, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan sebarang halangan kepada kita untuk terus dapat menuntut ilmu. Allahumma amin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kita pada pertemuan yang lepas kita telah pun berbicarakan berkenaan dengan isu al-istithna al-muttasil dan juga al-istithna al-munqati'. Perbahasan ini telah didatangkan oleh al-Imam Al-Hattab Al-Maliki rahimahullahu azza wa jal disebabkan kerana beliau ingin mengulas hakikat ataupun identiti pengecualian ataupun al-istithna yang ada dalam ucapan Imam Al-Haramain Al-Juwaini dalam kitab Al-Waraqat yang berbunyi وعند الإطلاق والتجرد عن القرينة يحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه. Jadi daripada matan ini ada kalimah illa di situ. Illa ma dalla dalil ala anna al-murada minhu an-nadbu aw al-ibahah. Jadi oleh kerana Imamul Haramain Al-Juwaini mendatangkan kalimah illa yang bermaksud kecuali, lalu Imam Al-Hattab Al-Maliki rahimahullahu azza wa jal telah meluaskan perbahasan beliau dengan membicarakan adakah illa pada ucapan Imam Al-Haramain tersebut illa ataupun istisna yang berstatus muttasil, dengan maksud bila kata muttasil maknanya mustasna dan juga mustasna minhu adalah daripada jenis yang sama, ataupun kita boleh sebut juga sebagai benda yang dikecualikan itu adalah termasuk dalam kategori benda yang tidak dikecualikan. Benda yang telah dikeluarkan sama jenis dengan benda-benda lain yang masih kekal dengan hukum yang asal, ataupun dalam bahasa Arab panggil mustasna dan juga mustasna minhu. Contoh, ja'al qawmu illa Zaidan. Orang ramai telah pun hadir melainkan Zaid. Jadi Zaid yang dalam istilahnya dipanggil mustasna adalah sama jenis daripada mustasna minhu. Jadi Zaid yang telah dikeluarkan daripada hukum kedatangan tersebut, ja'al qawmu illa Zaidan, semua orang telah datang melainkan Zaid. Jadi Zaid telah dikecualikan, telah dikeluarkan daripada hukum yang menyatakan orang ramai telah datang. Jadi Zaid tidak datang. Adapun orang ramai yang lain yang masih berbaki dengan hukum yang asal ataupun dalam istilah dipanggil sebagai mustasna minhu, benda yang daripadanya lah dikeluarkan sesuatu daripadanya. Dalam contoh kita tadi orang ramailah, orang ramai selain pada Zaid. Maka mustasna minhu dengan mustasna sama jenis, kerana orang ramai dan juga Zaid kedua-dua jenis ini, kedua-dua individu ini adalah orang. Jadi kalau kita kata illa pada ucapan Imam Al-Haramain Al-Juwaini adalah al-istithna al-muttasil, maka mustasna adalah daripada jenis
sama jenis dengan mustasna minhu. Namun kalau kita kata istisna tersebut adalah istisna munqati', iaitu dengan maksud mustasna bukan daripada jenis mustasna minhu. Contohnya ja'al qaumu illa himaran, semua orang telah datang melainkan keledai saja tak datang. Jadi keledai yang dikecualikan secara zahir di sini, sebenarnya keledai bukan termasuk dalam kumpulan orang ramai, sebab keledai bukan orang bukan keledai. Jadi bila disebut semua orang dah datang melainkan keledai saja tak datang, maka melainkan keledai di sini adalah mustasna, manakala orang ramai ataupun al-qaum adalah mustasna minhu. Oleh kerana mustasna bukan daripada jenis mustasna minhu, maksudnya keledai bukan daripada jenis orang, maka illa daripada ucapan ja'al qaumu illa himaran, kalimah illa ataupun pengecualian ini dia adalah berstatus al-istisna al-munqati'. Dan alhamdulillah dalam pertemuan yang lepas kita telah membicarakan dengan panjang lebar perbahasan ini. Alhamdulillah. Subhanallah. Di komen itu adik ipar saya pun ada. Dia seronok tu sebab mereka semua di bawah sedang menikmati juadah, dan keadaan saya pula bersama dengan tuan-tuan menikmati juadah ilmu, insya-Allah. Tapi tak apa, habis kelas nanti kita akan sambung dengan juadah yang seterusnya. Allah barik fik. Jadi dalam perbahasan yang lepas kita telah pun membicarakan tentang istisna pada ucapan Imam Al-Haramain, adakah istisna tersebut munqati' ataupun muttasil. Jadi dalam pertemuan lepas juga kita telah melihat kenyataan daripada Imam Al-Khattab Al-Maliki yang berkata wa yumkinu an yakuna muttasilan. Maksud dia boleh juga untuk al-istisna itu menjadi muttasil. Maka ketika itu kalimah qarinah illa ma dalla dalil wa indal itlaqi wat tajarrudi anil qarinati, kalimah al-qarinah ketika itu akan memberi maksud bukti-bukti yang bercantum dengan arahan. Manakala kalimah ad-dalil pada ucapan Imam Al-Haramain iaitu illa wa indal itlaqi wat tajarrud anil qarinah yuhmalu wa indal itlaqi wat tajarrudi anil qarinah yuhmalu illa ma dalla dalil. Illa ma dalla dalil. Jadi ad-dalil dalam ucapan Imam Al-Haramain ketika itu dia akan memberi makna sebarang dalil yang bercerai daripada perintah yang dikeluarkan. Lalu maknanya kita tahu kadang-kadang dalil ini kadang-kadang dia muttasil, kadang-kadang dia adalah munfasil. Dalil kadang-kadang dia muttasil, maksud dia dalil itu disertakan sekali dengan arahan yang dikeluarkan sehingga kita tahu bahawa arahan itu tidak wajib. Kadang-kadang dalil yang mengatakan arahan itu tidak wajib, ianya tidak disertakan sekali dengan arahan, sebaliknya difahami daripada perkara-perkara luar, ataupun disebut sebagai ad-dalil al-munfasil, dalil yang terkeluar. Jadi oleh kerana sudah disebut kalimah ad-dalil al-munfasil dengan ad-dalil al-muttasil, muttasil bercantum, munfasil bercerai, maka sekarang Imam Al-Khattab Al-Maliki rahimahullahu subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan pula contoh daripada dalil-dalil syarak yang menunjukkan bagaimana dalam ada unsur perintah tetapi disertakan juga dalil yang menunjukkan bahawa perintah itu tidak wajib, iaitu dalil muttasil. Dan kadang-kadang ada perintah tetapi daripada dalil-dalil luar tahulah kita bahawa perintah itu adalah tidak wajib. Syai bin Na'na' malak ya akhana Siddiq, aizin syai waleh. Okay, Ustaz Muhammad Siddiq daripada Mesir, dia tulis Syai bin Na'na'. Mungkin beliau mahu syai. Khuzi syai, aizin syai bil laban, salli ala al-habib. Aizin syai bil halib, salli ala al-habib alaihi salatu wassalam. Baik, hari ini kelas kita macam gembira sikit. Okey, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang kita akan masuk contoh yang dibawa oleh Imam Al-Khattab Al-Maliki berkenaan dengan qarinah muttasilah dengan qarinah munfasilah yang menunjukkan bahawa perintah yang telah disebut oleh syarak itu ataupun disebut oleh orang yang mengarahkan tersebut, perintah itu tidak wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah
wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. بإسنادنا المتصل إلى سيدنا الإمام الحطاب المالكي رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء قرة عينه وسائر مصنفاته وشراحها اللهم آمين. قال رحمه الله عز وجل: مثال القرينة المتصلة قوله تعالى: فالآن باشروهن بعد قوله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-178 ya. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-178 ya. Dalam ayat ini kata Imam Al-Hattab Al-Maliki, contoh qarinah ataupun dalil yang bercantum sekali dengan perintah yang akhirnya dalil itu telah menunjukkan bahawa perintah itu sebenarnya walaupun bunyinya perintah tapi tidak wajib, adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi fal'ana bashiruhun. Sekarang, maka sekarang hendaklah kamu semua hendaklah menyetubuhi ataupun menggauli isteri-isteri kamu. Hendaklah kamu semua wahai para lelaki melakukan hubungan intim dengan isteri-isteri dengan mereka, iaitu dengan isteri-isteri kamu. Ayat ini adalah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala selepas daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Kalau kita tengok dia sebenarnya ayat yang sama yang berbunyi uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhun. Fal'ana bashiruhun. Jadi kalau kita tengok ayat ini, Allah Ta'ala menyebut pada surah Al-Baqarah ayat 178, uhilla lakum lailatas siyam ar-rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu semua pada malam puasa, maksud dia pada malam hari pada bulan Ramadan, untuk kamu bergurau senda, bercakap bahasa-bahasa mesra dengan bahasa-bahasa mesra yang membawa kepada yang boleh membawa kepada hubungan intim bersama dengan isteri-isteri kamu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kemudian Allah Ta'ala sebut alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah telah pun mengetahui yang kamu semua telah pun mengkhianati diri kamu, iaitu kamu sebelum ini, Allah dah tahu dah yang kamu sebelum ini telah melakukan satu perbuatan haram. Apa perbuatan haram yang dimaksudkan oleh ayat ini? Perbuatan haram yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah melakukan hubungan jenis dengan isteri pada malam bulan Ramadan. Pada awal zaman Islam dahulu, seseorang yang berpuasa tidak boleh pada waktu malamnya selepas berbuka puasa, mereka tidak boleh melakukan hubungan intim sama sekali dengan isteri. Maksudnya sebulan Ramadan itu adalah berpuasa, pada paginya berpuasa pada makan, minum dan hubungan intim serta perkara yang membatalkan puasa. Pada malamnya pula walaupun boleh makan, boleh minum, namun ada satu perbuatan yang tidak juga boleh dilakukan, iaitu melakukan hubungan intim dengan isteri selama sebulan penuh Ramadan. Jadi akhirnya umat Islam pada awal hukum ini ada di kalangan mereka yang telah melakukan hubungan intim disebabkan ialah pagi sudah berpuasa, pada waktu malamnya akhirnya tanpa sengaja dan tanpa mereka bukan niat untuk menderhaki Allah dan Rasul, namun mereka tidak mampu pada ketika itu untuk melaksanakan arahan ini. Jadi pada awalnya diharamkan seseorang Muslim daripada melakukan hubungan intim dengan isteri. Maknanya dia ada satu perbuatan yang haram. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya telah menasahkan hukum ini. Jadi dalam satu ayat Allah Ta'ala menyatakan bahawa hukum ini akhirnya telah dinasahkan. Sebelum turun ayat ini memang kaum muslimin sudah dilarang oleh baginda Nabi SAW daripada melakukan hubungan intim. Maka pada ayat ini Allah Ta'ala telah mendatangkan firman-Nya yang menunjukkan hukum ini telah dinasahkan. Jadi ayat ini juga boleh jadikan sebagai contoh bagaimana satu ketika dahulu
Rasulullah pernah melarang, dalam masa yang sama ayat Al-Quran datang dan menasahkan hukum tersebut. Akhirnya Allah Ta'ala kata, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Fal'ana bashiruhun. Maka sekarang, maksudnya ketika turun ayat ini sampai ke hari kiamat, maka sekarang, iaitu setelah turun ayat ini, maka hendaklah kamu semua gaulilah isteri-isteri kamu. Kamu hendaklah melakukan hubungan jenis dengan isteri-isteri kamu pada malam-malam Ramadan. Jadi di sini kalau kita tengok firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi fal'ana bashiruhun, itu adalah arahan. Bashiru, bashiru, asal dia bashara yubashir bashir. Bashara maksudnya saling kulit mengulit kalau ikut asalnya lah. Bashiru maksudnya hendaklah kamu melakukan hubungan intim. Maka isi adalah arahan. Kalau ikut semata-mata arahan, kita akan faham bahawa menjadi kewajipan ke atas orang Islam pada malam Ramadan melakukan hubungan jenis dengan isteri masing-masing. Jadi kalau ikut zahirnya begitu. Namun oleh kerana ada qarinah, iaitu qarinah bermula daripada firman Allah Ta'ala uhilla lakum sampailah sebelum kalimah fal'ana bashiruhun, itu adalah merupakan satu qarinah yang menunjukkan bahawa sebenarnya arahan ini tidak wajib. Dia sebenarnya dia akan kembali kepada satu masalah ilmu, satu perbahasan dalam ilmu usul fiqh. Adakah sesuatu perintah yang datang selepas daripada pengharaman, adakah ia menunjukkan bahawa perbuatan itu wajib dibuat ataupun tidak? Maknanya kalau kita tengok Allah Ta'ala kata fal'ana bashiruhun, sekarang wajib. Kalau ikut yang kita faham, dia akan jadi makna mesti. Kamu semua mesti melakukan hubungan intim dengan isteri-isteri kamu pada malam Ramadan. Tapi arahan ini dia datang selepas daripada asalnya haram melakukan hubungan intim dengan isteri. Jadi pada malam-malam Ramadan. Jadi dalam ilmu usul fiqh ada satu perbahasan yang dibincangkan oleh ulama usul fiqh. Adakah apabila sesuatu perintah itu dia datang selepas daripada pengharaman perbuatan yang diperintahkan tersebut, adakah perintah itu menunjukkan kita wajib melakukannya ataupun tidak? Contoh macam dalam kisah ini. Dulu haram melakukan hubungan suami isteri pada malam-malam Ramadan. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan pula untuk para suami melakukan hubungan intim dengan isteri masing-masing pada malam Ramadan. Jadi adakah perintah ini memberi makna kewajipan ataupun tidak? Jadi di sisi kebanyakan para ulama usulul fiqh, di sisi kebanyakan ulama fiqh, ulama-ulama mutakallimin, dan ini juga apa yang telah dipilih oleh Al-Imam Ibnul Hajib Al-Maliki, kebanyakan para ulama telah berpendirian bahawa perintah selepas pengharaman itu sebenarnya adalah qarinah ataupun bukti yang menunjukkan bahawa perintah itu tidak wajib dilaksanakan. Jadi bagi mereka yang berpegang dengan pandangan ini, mereka akan mengatakan bahawa ayat ini adalah contoh bahawa ada qarinah muttasilah di dalam ayat tersebut yang menunjukkan bahawa melakukan hubungan suami isteri yang diperintahkan dalam ayat surah Al-Baqarah 178 ini, sebenarnya perintah itu tidak wajib dilaksanakan kerana ada bukti yang menunjukkan ia yang tidak wajib. Apa buktinya? Kedatangan perintah tersebut selepas pengharaman perbuatan yang diperintahkan untuk dilakukan. Asalnya perbuatan tak boleh buat, diharamkan, tiba-tiba disuruh. Maka ini menunjukkan bahawa perintah itu tidak wajib dilakukan. Sebaliknya hanya ingin mengatakan dibenarkan untuk dilakukan. Nak buat tak nak buat silakan, tapi kalau buat tidak berdosa. Kalau tinggal juga tidak berdosa. Baik. Kalau ikut kebanyakan ulama, ini adalah qarinah lah. Namun kalau ikut apa yang dipegang oleh Al-Imam Al-Baydawi, dipegang oleh Al-Qadi Al-Baqillani dan juga dipegang oleh golongan Mu'tazilah, mereka akan berpendirian bahawa perintah yang datang selepas pengharaman itu bukan qarinah yang menunjukkan bahawa perbuatan yang diperintahkan itu tidak wajib dilakukan. Bahkan kalau ikut pandangan daripada Imam Al-Baqillani, Al-Imam Al-Baydawi dan juga ini juga dipegang oleh golongan Mu'tazilah, sesuatu arahan
sama ada datang selepas pengharaman ataupun tidak, sebenarnya arahan itu tetap dia dianggap perbuatan itu wajib dilakukan, melainkan kalau ada dalil lain yang mengatakan bahawa perbuatan itu tidak wajib. Jadi hujah yang didatangkan di sini ia kena dengan kebanyakan para ulama, namun dia tidak kena dengan apa yang dipegang oleh Al-Imam Al-Baqillani, Al-Qadi Abu Bakr Al-Baqillani dan juga Al-Imam Al-Baydawi, Nasiruddin Al-Baydawi. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selesailah kita melihat kepada contoh Al-Qarina Al-Muttasilah. Apa contoh pula Al-Qarina Al-Munfasilah? Dalil yang tidak disertakan sekali dengan arahan. Namun dalil ini menunjukkan arahan itu tidak wajib dilaksanakan. Kata Imam Al-Hatta Al-Maliki rahimahullahu azza wa jal, wa misalul qarinatil munfasilah qawluhu ta'ala wa ashhidu idza tabaya'tum. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-282, wa ashhidu idza tabaya'tum. Kamu semua hendaklah, ini perintah, kamu semua hendaklah mendatangkan saksi ketika mana kamu melakukan jual beli. Maknanya sewaktu kamu berjual beli, kamu beli satu barang atau kamu jual satu barang, kena ada saksi yang melihat urusan jual beli tersebut. Kena ada. Kalau ikut firman Allah Ta'ala surah Al-Baqarah 282 ini, ianya adalah satu arahan. Maksudnya kalau kita faham, sighatul amri tufidu al-wujub. Gaya bahasa perintah dia akan memberi makna ianya perbuatan yang diperintah itu adalah perbuatan yang wajib dilakukan. Jadi kalau semata-mata berpegang dengan kaedah itu, kita akan mengatakan seseorang yang berjual beli, dia kena pastikan, kena ada orang yang menjadi saksi bahawa dia telah membeli satu barang atau dia telah menjual satu barang. Ada orang menjadi saksi berlaku perpindahan milik barang tersebut daripada si fulan kepada si fulan. Baik, ini adalah apa yang disebut dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-282. Jadi kalau ikut semata-mata kaedah sighatul amri tufidul wujub, gaya bahasa perintah dia akan memberi makna perbuatan yang disuruh adalah wajib, maka kita akan mengatakan bahawa kalau orang tu berjual beli, tiba-tiba tak datang kat saksi, dia telah melakukan satu perbuatan yang haram. Kalau ikut semata-mata kaedah. Namun kaedah ini tidak terpakai di sini kerana ada qarinah yang menunjukkan bahawa tidak wajib mendatangkan saksi. Apa qarinahnya? Kata Imam Al-Hattab, wal qarinatu annahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba'a wa lam yushhid fa'ulima anna al-amra. Bukti yang menunjukkan bahawa arahan dalam surah Al-Baqarah tersebut bukanlah arahan yang wajib adalah perbuatan Nabi SAW, iaitu baginda ketika mana menjual sesuatu benda ataupun membeli sesuatu benda. Kalimah ba'a dalam bahasa Arab boleh bermaksud ishtara juga. Ba'a dengan maksud ba'a dan juga ishtara. Dan Rasulullah SAW membeli barang-barang di pasar. Dan ini adalah merupakan tanda-tanda tawaduk baginda Nabi SAW. Sebab seseorang yang boleh pergi ke pasar walaupun dia kedudukannya tinggi, dia boleh pergi ke pasar bergaul dengan masyarakat, itu menunjukkan bahawa orang itu adalah orang yang tawaduk. Orang yang tawaduk. Biasanya orang kaya dia akan suruh orang lain tolong belikan barang. Dia sendiri tidak akan ke pasar. Bila pergi ke pasar kadang-kadang main kotor, ada kotoran, ada kadang-kadang tanah lecah, mungkin bau yang kurang enak. Jadi biasanya orang yang berkedudukan tinggi dia tidak akan ke pasar. Orang lain yang pergi ke pasar. Namun Nabi SAW baginda juga pergi ke pasar, sehingga disebut oleh Allahumma salli ala sayyidina Nabi, oleh Ka'bul Ahbar, salah seorang tabi'in yang hidup pada zaman Nabi dan melihat Rasulullah SAW. Namun tidak memeluk agama Islam pada hayat Nabi, sebaliknya memeluk agama Islam selepas kewafatan Nabi SAW. Jadi beliau ni melihat Nabi dan mendengar sabdaan Nabi, namun tidak beriman dengan Nabi pada hayat Nabi. Sebaliknya masuk Islam selepas kewafatan Nabi. Jadi dia tidak menjadi sahabat, dia menjadi tabi'in. Min kibari tabi'in. Jadi apabila para sahabat bertanya kepada Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar ni seorang pendeta Yahudi yang sangat kuat dan sangat alim dalam agama Yahudi. Jadi bila para sahabat tanya kepada Ka'bul Ahbar, apa yang kamu temui dalam kitab Taurah
yang diturunkan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam yang menyatakan tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran kita pakat tahu, dalam hadis kita tahu. Namun para sahabat nak tanya pada Ka'bul Ahbar, apakah dia ayat dalam surah dalam kitab Taurah pada zaman itu kalau hari ini kita cari dah tak jumpa dah sebab Taurah berlaku perubahan pendeta-pendeta Yahudi dan Kristian sering mengubah-ubah ayat-ayat Allah Taala sehingga akhirnya berlaku pemesongan pada nas tersebut. Ini pendirian kaum muslimin lah. Namun dalam masa yang sama tidak boleh kita menghina orang yang tidak beragama Islam. Mereka biarkan mereka dengan kepercayaan mereka. Kita nak berdakwah menyatakan kebenaran dengan baik dan berhikmah. Namun tidak boleh kita mempermain-mainkan mereka. Contoh kita mengejek-ngejek itu adalah satu benda yang tidak dibenarkan oleh syarak. Tapi menyatakan kebenaran itu adalah satu perkara yang dituntut. Jadi bukanlah bila kita kata kitab Taurah hari ini sudah terpesong. Di sisi orang Islam kita berkeyakinan berdasarkan apa yang disebut oleh Nabi, disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, kita berkeyakinan bahawa Taurah pada hari ini, begitu juga dengan Injil pada hari ini sudah terpesong. Walaupun orang Yahudi dan orang Kristian tidak berkeyakinan seperti itu terserah pada mereka. Lakum dinukum waliyadin. Kamu semua, bagi kamu semua, agama kamu semua. Dan bagi saya, agama saya. La ikraha fid din, masing-masing berpegang dengan agama masing-masing. Namun untuk memperlekeh itu tidak boleh. Jadi sebagaimana kita rasa sakit hati dan rasa sedih bila orang bukan Islam mempermainkan Islam, mengejek-ejek Nabi Muhammad, melukis gambar Nabi Muhammad dengan gambar yang tak sepatutnya. Maka begitu juga sikap kita kepada non-Muslim. Kita tidak boleh menghina mereka. Contoh kita tengok orang India, dia ada Tuhan dia, dia ada sembahan dia, orang Kristian dia ada sembahan dia. Kita berdialog secara baik dan secara ilmiah itu tidak mengapa. Namun untuk kita memainkan, kita kata, Tuhan kamu gini-gini, apalah Tuhan kamu. Itu ada unsur penghinaan yang menyedihkan mereka, bahkan menjauhkan mereka daripada menerima hidayah Islam. Baik. Jadi kalau kita rujuk kepada kisah tadi, jadi panjang pula maafkan saya. Hari ini hari gembira. Jadi kalau kita rujuk apa yang telah disebut, apa yang ditanya oleh para sahabat kepada Ka'bul Ahbar, berkenaan dengan ayat Taurah yang menyatakan tentang kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Ka'bul Ahbar dalam Taurah pada zaman itulah zaman hari ini kalau kita cari dah tak jumpa dah. Disebut dalam Taurah ketika zaman itu Muhammadur Rasulullah Abdul Mukhtar la fazzun wala ghaliz wala sakhabun fil aswaq. Tengok dalam Taurah zaman itu kata Ka'bul Ahbar, bila beliau baca Taurah, dalam Taurah beliau menemui ayat yang berbunyi Muhammadur Rasulullah Abdul Mukhtar la fazzun wala ghalizun wala sakhabun fil aswaq wala yujzi'u bi sayyi'ati sayyi'ah walakin ya'fu wa yaghfir mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bi Taibah wa mulkuhu bi Syam. Nas kitab Taurah yang dibaca oleh Ka'bul Ahbar bunyi, Muhammad adalah Rasul Allah. Baginda adalah hamba-Ku yang terpilih. Baginda bukan seorang yang kasar dan bukanlah baginda seorang yang Abdul Mukhtar la fazzun wala ghaliz. Baginda bukan seorang yang pemarah, baginda bukan seorang yang bengis ataupun berperwatakan kasar. Wala sakhabun bil aswaq. Baginda Nabi juga bukan seorang yang melaung-laungkan suara yang tinggi di pasar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kedatangan Nabi lagi, Allah Taala sudah menyatakan dalam Taurah bahawa Nabi ni bila baginda ke pasar, baginda tidak akan meninggi-ninggikan suara di pasar. Sebenarnya baginda akan cakap dengan hormat, bercakap dengan nada yang baik kepada orang yang berjual beli. Tapi kalau orang kaya, apa ni? Barang macam ni mahal ni amat. Kamu ni apa ni? Suara tinggi. Namun Rasulullah bila berjual beli, suara baginda sangat baik. Gemersik sungguh suara Rasul alaihi salatu wasallam. Suatu baginda berbicara dengan orang ramai. Jadi selain daripada ini akhlak mulia yang telah Allah Ta'ala tunjukkan dalam Taurah berkenaan dengan Rasul alaihi salatu wasallam, ini juga menunjukkan bahawa Nabi ke pasar. Dan ini adalah tanda tawaduk seseorang. Jadi Nabi adalah merupakan makhluk Allah yang paling merendah diri.
kerana baginda adalah hamba kepada Allah. Maka baginda sangat merendah diri kerana baginda melihat hamba-hamba Allah bukan semata-mata orang ni tinggi, orang ni kaya, tapi baginda melihat mereka itu adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menghormati Allah adalah dengan cara menghormati segala penciptaan yang telah dicipta oleh Allah Azza wa Jal. Jadi kata Imam Al-Hatta Al-Maliki, kita balik semula kepada kitab kita. Kata Imam Al-Hatta Al-Maliki, wal qarinatu annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba'a wa lam yushhid fa'ulima anna al-amra lin-nadbi. Qarinah yang menunjukkan bahawa firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi wa ashhidu idza tabaya'tum wa ashhidu idza tabaya'tum, arahan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke Allahumma salli ala Rasulillah, ayat yang ke 178 ini, maafkan saya, ayat yang ke 282 ini, ayat ini ada bukti luar yang menunjukkan sebenarnya tidak wajib dilakukan. Apa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjual digunakan kalimah ba'a ketika menjual. Jadi Nabi juga pernah menjual barang-barang baginda. Baginda juga membeli barang. Jadi kalimah ba'a boleh juga bermaksud ishtara. Baginda ketika Nabi berjual beli, Nabi tidak pula mendatangkan saksi. Nabi jual beli tapi Nabi tak pula, okey, kamu jadi saksi ya, saya beli barang ni atau saya jual barang ni. Nabi tak pula menjadikan individu tertentu sebagai saksi baginda bahawa telah berlaku pemindahan bilik daripada barang tu milik seseorang kepada dipindahkan kepada Nabi atau daripada Nabi dipindahkan kepada orang lain. Jadi apabila Nabi tidak melakukan, tidak menjadikan di sana ada penyaksian dalam jual beli, sedangkan Allah pula memerintahkan, maka tahulah kita bahawa arahan itu tidak wajib dilakukan kerana mustahil Nabi tidak melakukan perbuatan yang wajib. Jadi insya-Allah nanti kita akan belajar di hujung kitab nanti apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan satu arahan, ini menunjukkan bahawa perbuatan itu tidak wajib. Jadi perbuatan Nabi sini adalah dalil. Adapun perbuatan para ulama tak tentu juga. Ulama juga adalah seperti orang lain, orang biasa. Walaupun mereka insya-Allah tidak akan melanggari perintah Allah, namun secara akalnya tidak mustahil seseorang alim itu melanggari perintah Allah. Walaupun secara adatnya para ulama insya-Allah tidak akan melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala kerana mereka tahu itu arahan Allah dan merekalah orang yang paling kenal Allah berbanding kita semua. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang hanya takut kepada Allah adalah para ulama. Dengan sebenar-benarnya yang takut kepada Allah adalah para ulama. Jadi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendatangkan penyaksian, maka kata Imam Al-Hattab fa'ulima annal amra lin-nadbi. Maka tahulah kita bahawa perintah adalah untuk bermaksud sunat. Maksudnya perintah dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi wa ashhidu idza tabaya'tum wa ashhidu idza tabaya'tum. Arahan dalam wa ashhidu itu bukan wajib, sebaliknya adalah untuk bermaksud sunat semata-mata. Apa qarinahnya? Apa buktinya? Perbuatan Nabi. Maknanya tahulah kita perbuatan Nabi adalah bukti asing yang tidak serta sekali dalam firman Allah Ta'ala. Sebab perbuatan Nabi bukannya firman Allah SWT. Salah saya buat begitu. Sebab begitu seakan-akan kalam Allah juga berlafaz. Maksud saya, firman Allah Ta'ala itu adalah kalam Allah yang qadim. Dalam masa yang sama, kalam Allah yang qadim bukan perbuatan Nabi. Sebab perbuatan Nabi adalah makhluk. Selain daripada Allah dan sifat-sifat Allah, semuanya adalah makhluk. Jadi Nabi adalah makhluk. Kalam Nabi adalah makhluk. Jadi perbuatan Nabi adalah makhluk. Perbuatan Rasulullah bukanlah kalam Allah. Kerana kalam Allah bukan makhluk dan perbuatan Nabi pula adalah makhluk. Jadi dia tidak sekali dalam masa yang sama, ia adalah bukti bahawa perintah itu tidak wajib dilaksanakan. Jadi ini adalah contoh al-qarinah al-munfasilah, contoh bagi qarinah yang bercerai. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah selesai kita membicarakan berkenaan dengan al-amru lil wujub. Al-amru aw sighatul amri tufidul wujub. Alhamdulillah. Dan sekarang kita akan masuk kepada perbahasan yang baru. Perbahasan yang baru iaitu adakah sesuatu gaya bahasa perintah itu, adakah ia sebenarnya juga menunjukkan bahawa perbuatan yang disuruh mesti
mesti dilakukan secara berulang kali atau hanya cukup sekali atau bagaimana? Maknanya kalau satu orang, sebagai contoh, dia kata kepada isteri dia, wahai isteri, sila tuangkan air, saya dahaga. Ataupun dia kata beginilah, dia kata pada isteri dia, saya dahaga tu ada korinah ya. Kita ambil satu contoh. Suami dia kata pada isteri, wahai isteri, sila berselawat ke atas Nabi alaihi salatu wassalam. Ya zaujati, salli ala al-habibil Mustafa. Okey, kata si suami pada isterinya, wahai isteriku, ya zauji, salli ala Rasulillahil habibil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wahai isteriku, hendaklah kamu berselawatlah ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu si isteri pun berselawat, Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian si isteri berhenti, main selawat sekali saja. Adakah apabila si isteri berselawat hanya sekali, adakah ini menunjukkan si isteri tidak taat kepada perintah si suami kerana suami minta dia berselawat? Tiba-tiba si isteri hanya berselawat sekali atau dengan maksud yang lain, adakah apabila si suami mengatakan kepada isterinya, berselawatlah kepada Nabi, maksud dia, terus-meneruslah kamu berselawat kepada Nabi, jangan berhenti, melainkan saya kata berhenti. Adakah itu yang difahami daripada arahan si suami, salli ala al-habibil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, berselawatlah anda wahai isteriku ke atas Nabi alaihi salatu wasallam, atau sebenarnya perintah tersebut, dalam contoh kita tadi, salli, perintah tersebut adalah semata-mata nak meminta si isteri berselawat kepada Nabi. Namun adakah kena buat sekali atau dua kali atau tiga kali atau berapa kali? Itu perlu dirujuk kepada dalil lain. Tidak boleh difahami semata-mata dengan arahan. Jadi inilah perbahasan yang akan kita bincangkan sekarang. Sebentar tuan, saya nak cas komputer sebentar. Okey. Okey. Baik. Kita akan masuk perbahasan ini insya-Allah dan kita akan lihat apa yang didatangkan oleh Imam Al-Khattab Al-Maliki rahimahullahu azza wa jalla. Qala rahimahullahu azza wa jalla wa la taqtadi sighatul amri al-'ariyatu amma yadullu 'ala at-taqyid bit-tikrari aw bil marrati at-tikrara 'ala as-sahih wa lal marrata lakinna al-marrata daruriyatun. لأن ما قصد من تحصيل المأمور به لا يتحقق إلا بها والأصل براءة الذمة مما زاد عليها إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار فيعمل به كالأمر بالصلوات الخمس وصوم رمضان. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, okey, kata Imam Al-Khattab Al-Maliki, wala taqtadi sighatul amri al-'ariyatu. Sighatul amr, gaya bahasa perintah, sebab kita dah belajar sebelum ni, di sana ada beza di antara al-amru dengan sighatul amr. Al-amru iaitu kalimah al-amru. Contoh, bila sahabat kata pada kita, amarana Rasulullah, Rasulullah telah memerintahkan kita untuk melakukan satu perbuatan. Adakah bermaksud wajib kita melakukan perbuatan yang diperintahkan tersebut atau tidak? Berdasarkan pandangan yang kuat, tidak. Mungkin wajib, mungkin tak wajib. Nak tahu wajib tak wajib, kena tengok dalil. Namun kalau sighatul amr, maksud dia gaya bahasa perintah terus. Contoh macam dalam contoh tadi, salli. Gaya bahasa perintah. Dia bukan kalimah al-amru. Dia bukan diambil dari kalimah amara. Jadi, sighatul amr. Apa contoh sighatul amr? Izhab, salli, uzkur dan sebagainya. Ini adalah merupakan sighatul amr. Jadi, sighatul amr sekiranya ianya adalah kosong. Dia panggil al-'ariyatu amma yadullu 'ala at-taqyid bit-tikrar, atau kita boleh baca at-taqrar ataupun tikrar, atau bil marrah. Maknanya kalaulah arahan itu
sirah ataupun gaya bahasa perintah itu, gaya tersebut kosong daripada sebarang benda yang menunjukkan adanya ikatan dengan kena buat banyak kali atau cukup dengan sekali. Maknanya kalaulah arahan itu tidak langsung memiliki sebarang petunjuk yang menunjukkan bahawa perbuatan itu mesti dibuat sekali saja atau kena buat berulang kali. Kalau arahan tu tak ada benda-benda begitu, dia hanya semata-mata arahan je. Contoh macam yang kita datangkan tadi, si suami kata pada isterinya, Zawji, wahai isteriku, salli ala awwali khalqillah al-Mustafa. Wahai isteriku, berselawatlah anda kepada makhluk Allah yang mula-mula sekali Allah Ta'ala ciptakan, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita tengok dalam arahan ini hanya ada kalimah salli. Hendaklah anda wahai isteriku berselawat. Dia arahan yang kosong daripada unsur-unsur kenyataan kena buat sekali atau dua kali atau lebih. Okey. Jadi ini perbahasan dia. Kita tak membincangkan kalau arahan itu mengandungi ikatan dengan sebarang petunjuk yang menunjukkan kena buat sekali atau lebih. Kerana kalau ada petunjuk itu, kita akan berpegang dengan apa yang telah ditunjuk oleh petunjuk tersebut. Contoh, kalau si suami kata pada isterinya, Zawji, salli ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 3 marrat. Wahai isteriku, berselawatlah ke atas Nabi alaihi salatu wasallam sebanyak 3 kali. Nampak? 3 marrat. 3 kali. Bila dah disebut sebanyak 3 kali, maknanya kalau si isteri kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Rasulillah, betul habis. Tak selawat dah. Si isteri sudah tidak mengikut arahan, sebab tidak boleh sekali saja, kena buat 3 kali. Buat 2 kali belum lagi. Buat 3 kali barulah dia dianggap orang yang telah melaksanakan perintah. Jadi kalau si suami kata pada si isteri, Zawji salli ala al-habibil Mustafa marratan wahida. Wahai isteriku, berselawatlah ke atas Nabi alaihi salatu wasallam sekali. Lalu si isteri pun sebut Allahumma salli ala al-habibil Mustafa sayyidina Rasulillah wa ala alih. Jadi si isteri sudah melaksanakan arahan sebab telah disebut dengan jelas dalam arahan tersebut sekali. Jadi ini kita tak bincang. Namun yang diperbincangkan sekarang, kalau arahan itu kosong daripada unsur-unsur tersebut, hanya berbunyi sighatul amri semata-mata. Si suami kata pada si isteri contohnya, Zawji salli ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai isteriku, berselawatlah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi adakah si isteri tadi kena buat sekali sahaja atau dia kena buat berulang kali? Selagi si suami tak kata khalas ya Zawji, sudahlah tu, okey cukup. Selagi suami tak kata begitu, selagi tu dia kena terus berselawat, baru dia dianggap sebagai orang yang telah melaksanakan perintah, atau dia hanya cukup sekali saja, atau apa. Jadi inilah perbahasan yang dibincangkan. Perkara ini mungkin dia adalah merupakan satu perbahasan yang sangat penting dalam undang-undang. Contoh kalau si la qadarullah, kalau si suami ada suami yang tidak elok, yang tidak baik, dia kata pada isteri dia, in kunti la tatbakhi fa anti taliqun. Si suami kata kepada si isterinya, itbakhi fa in kunti lam tamtasili amri fa anti taliqun. Contoh si suami kata pada si isteri, ini contoh suami yang tak baik. Suami yang mulut dia mulut jahat, suka mengatakan atau melafazkan lafaz talak. Suami yang namanya suami, bukan budak-budak, dia tidak akan mudah-mudah mentalakkan isteri dia. Sebab isteri itu amanah dia, yang perlu dia hargai, perlu dia sayangi, perlu untuk dia hidup bersama sampai mati. Melainkan kalau memang sudah tidak mampu, barulah ketika itu dia akan menggunakan penyelesaian terakhir iaitu talak. Jadi katakan ada satu suami yang perangai budak-budak, yang dia tak ada kelakian lah. Suami yang teruk, dia kata pada si isterinya, itbakhi, masaklah kamu. Dia diguna kalimah al-amr, itbakhi, sila masak, hendaklah kamu wahai isteri masak. In kunti lam tamtasili amri fa anti taliqun. Kalau kamu tidak mengikut arahan saya, maka kamu akan dijatuhkan talak.
Dia sudah mengikat talak dia dengan sikap isterinya yang tidak mengikut arahan. Kalau isteri tak ikut arahan, isterinya akan jatuh talak. Jadi si isteri pun masak. Lepas isteri masak, isteri pun berehat. Lalu dia kata pada isteri, kenapa kamu tak masak sekarang? Isteri kata, saya dah masak bang. Ada aku kata kena berhenti? Contohnya, ada aku kata kena berhenti? Ada aku kata jangan kena dah berhenti? Aku kata masak kan tadi, aku kata masak kan? Kenapa kamu tak terus-menerus masak? Okey. Jadi kalaulah si suami kata begitu, adakah jatuh talak isteri atau tidak? Kalau dibawa kepada mahkamah, adakah mahkamah akan mengiktibar si isteri tidak mengikut arahan suami atau sebenarnya isteri sudah mengikut arahan suami? Jadi kalau dibawa kepada mahkamah, maka seseorang hakim dia akan meneliti kes ini, berpaksikan kaedah adakah arahan seseorang itu, adakah dia dianggap mengikut arahan apabila dia melakukan perbuatan yang disuruh itu berterusan. Selagi tidak disuruh berhenti, dia akan terus buat, baru dia dianggap sebagai orang yang telah melaksanakan perintah. Atau kalau dibuat sekali pun, sudah dianggap sebagai orang yang telah melaksanakan perintah. Jadi, perkara ini perlu dihayati oleh seorang hakim. Sebab itu kalau kita tengok, ilmu usul fiqh di Mesir dipelajari oleh orang yang ingin menjadi hakim. Hakim mahkamah lah. Kerana kaedah yang kita pelajari ini, dia berkait dengan undang-undang. Cuma para fuqaha menggunakan ilmu usul fiqh untuk mengeluarkan hukum hakam daripada dalil syarak. Adapun hakim, mereka mempelajari ilmu usul fiqh kerana mereka ingin mengetahui hakikat satu perkara secara undang-undang ni bagaimana. Contoh, bilakah seseorang itu dianggap melaksanakan perintah? Adakah apabila dia disuruh untuk melakukan satu arahan, lalu dia telah melakukan arahan itu, tapi sekali saja. Dalam masa yang sama, orang yang menyuruh tidak pula kata kena buat banyak kali atau kena buat sekali, dia hanya suruh saja. Jadi apabila orang itu buat sekali, adakah orang itu sudah dianggap sebagai orang yang melaksanakan arahan atau tidak? Jadi ini akan dibincangkan dalam ilmu usul fiqh. Lalu dengan sebab itulah para hakim di Mesir, sama ada hakim mahkamah syariah ke atau hakim sivil ke, kalau di negara-negara Arab, mereka akan mempelajari ilmu usul fiqh. Saya tak pastilah hakim di Malaysia mereka belajar usul fiqh ataupun tidak. Okey. Qala rahimahullahu azza wa jal wa la taqtadi sighatul amri al-'ariyatu. Kita kena baca al-'ariyatu sebab al-'ariyah adalah sifat kepada sighah. As-sighatul 'ariyah. Wa la taqtadi sighatul amri al-'ariyatu amma yadullu 'ala at-taqyid bit-takrari aw bil marrati at-takrara 'ala as-sahih. Maksud dia, hadhihi sighah la taqtadi at-takrara. Jadi kalimah at-takrar ini adalah maf'ul bih bagi kalimah taqtadi. Jadi wala taqtadi sighatul amri at-takrara. Jadi sebab kalau tidak kita akan pening. Tadi kata bitikrar, apa tu at-takrar pula? Bitikrari au bil marrati takrara. Macam mana ni Tapi dalam ilmu nahwu kita diajar untuk memahami satu makna dengan terperinci Jadi wala taqtadi sighatul amri. Jadi ada fa'il dan fa'il. Mana maf'ulun bih dia? Bila dia tengok, maf'ulun bihnya adalah at-takrar. Jadi tahulah kita maknanya sighah al-amr. Sesuatu gaya arahan yang kosong daripada sebarang petunjuk bahawa kena buat sekali atau kena buat berulang kali. Arahan yang kosong ini, dia tidak menunjukkan kena buat berulang kali. Alas sahih, berdasarkan pandangan yang sahih, berdasarkan pandangan yang benar, berdasarkan pandangan yang betul. Perintah yang sebarang gaya perintah yang kosong daripada sebarang petunjuk, gaya perintah ini tidak menunjukkan perbuatan itu mesti dibuat berulang kali baru dianggap sebagai orang yang telah melaksanakan perintah. Walal marrata, maksudnya wala taqtadi sighatul amri al-'ariyatu aidan al-marrata. Maksudnya la taqtadi takrara wa la taqtadi al-marrata. Jadi Imam Al-Haramain Al-Juwaini, yang matan beliau dihuraikan pula oleh Imam Al-Khattab Al-Maliki, menyatakan sirah al-amr
gaya bahasa perintah yang kosong daripada sebarang petunjuk tersebut, gaya ini tidak sebenarnya menunjukkan kena buat sekali saja, dan sebenarnya dia juga tidak menunjukkan kena buat banyak kali. Lakinnal marrata daruriyatun. Tetapi kata Imam Al-Khattab Al-Maliki, buat sekali itu memang tak dapat dielakkan. Dia adalah daruriyah, mesti, benda yang mesti berlaku. Maksud dia apa? Kata Imam Al-Khattab Al-Maliki sewaktu beliau menghuraikan ucapan Imam Al-Haramain Al-Juwaini yang berbunyi wala yaqtadil takrara 'ala sahih. Nasmatannya wala yaqtadil takrara 'ala sahih. Jadi kata Imam Al-Khattab sewaktu menghuraikan matan ini, beliau menyatakan perintah yang suatu gaya perintah yang kosong, contoh macam si suami kata pada si isterinya salli ala Rasulillah, berselawatlah anda wahai si isteri ke atas Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi perintah salli, kamu wahai isteri hendaklah berselawat. Perintah ini sebenarnya tidak langsung menunjukkan kena buat hanya sekali, dan tidak juga menunjukkan kena buat berulang kali. Maknanya perintah salli hanya menunjukkan si yang memerintah, orang yang menyuruh itu meminta orang yang disuruh melaksanakan perintah, mewujudkan perbuatan yang disuruh semata-mata. Dia diminta untuk menghasilkan perbuatan yang disuruh semata-mata. Cuma adakah cukup sekali atau kena buat lebih? Itu perlu dilihat dalil lain. Dia tidak difahami daripada semata-mata perintah. Dia tidak difahami semata-mata daripada perintah. Walau bagaimanapun, tidak akan berlaku perbuatan yang disuruh, melainkan sekurang-kurangnya apabila perbuatan itu telah dilakukan sekali. Maksudnya kalau langsung si isteri dah dengar begitu, dia pun senyap, dia tak selawat. Maksudnya confirm dia tidak melaksanakan perintah. Apabila dia telah berselawat sekali, maksudnya dia sudah melaksanakan arahan yang telah disuruh. Dengan maksud dia telah mewujudkan perbuatan yang telah disuruh. Namun adakah cukup sekali atau kena buat lebih? Itu perlu dirujuk kepada dalil lain dan tidak dapat difahami daripada semata-mata ucapan si suami salli. Okey, itulah yang ingin didatangkan oleh Imam Al-Khattab Al-Maliki rahimahullah azza wa jal dalam ucapan beliau, wala taqtadi sighatul amri al-'ariyatu amma yadullu ala at-taqyid bit-tikrari aw bil marrati at-takraru ala as-sahih wala al-marrata lakinnal marrata, ataupun boleh juga dibaca lakinnil marratu daruriyatun. Lianna ma qusida min tahsilil ma'muri bihi la yatahaqqaqu illa biha. Kenapa melakukan perbuatan itu sekali memang tak dapat dielakkan? Kata Imam, kalau kita rujuk dalam syarah Al-Mahalli, ini kalam Imam Mahalli, cuma Imam Al-Khattab ada buat sikit ubah suraian. Lianna ma qusida min tahsilil ma'muri bihi la yatahaqqaqu illa biha. Kerana sesuatu yang telah diinginkan untuk sesuatu yang diinginkan, apa dia? Iaitu terhasilnya perbuatan yang disuruh. Perbuatan yang disuruh itu tidak akan berlaku melainkan mesti dengan kewujudan sekali. Mesti dengan sekali perbuatan itu telah dilaksanakan. Yalah, macam kita telah sebut tadi, kalau si isteri bila dengar si suami, bila suami kata salli ya zaujati ala Rasulillah, tiba-tiba si isteri senyap je, sampai sudah senyap. Jadi dia tidak melakukan perbuatan yang disuruh. Tapi kalau dia telah pun berselawat, dia selawat sekali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim, dia selawat sekali. Maksudnya dia sudah mewujudkan perbuatan yang dituntut untuk dilaksanakan. Maksudnya dia ketika itu telah pun mendatangkan perbuatan yang disuruh. Cuma cukup sekali atau kena buat lebih, itu perlu si isteri kena tanya pada suami. Ya zauji, kam marra yakfi marra wala lazim maratin wala kam. Jadi si isteri kena tanya pada si suami.
Sekali cukup ke bang? Ke kena buat 2 kali ke? Kena berapa? Kena salawat Nabi? Jadi si suami akan menjelaskanlah. Okey. Kata Imam Al-Hattab, kata Imam Al-Haramain, kata Imam Al-Jalal Al-Mahalli, wal aslu bara'atu zimmah mimma zada 'alaiha. Al-aslu maksud dia yang rajihnya, yang kuatnya, yang kuat adalah, yang rajih adalah, yang pandangan yang kuat adalah bara'atu zimmah, kosongnya tanggungjawab. Kosongnya tanggungjawab daripada apa yang lebih daripada sekali. Kosongnya tanggungjawab lebih daripada sekali. Maksud dia apa? Kata ni kalau kita tengok sebab saya bila kita bandingkan kalam Al-Imam Al-Hattab, kita tengok kalam Imam Al-Jalal Al-Mahalli, akhirnya kita nampak dengan jelas. Dan alhamdulillah baru ni saya direzekikan Allah Subhanahu Wa Taala manuskrip kitab Qurratul Ain. Saya dapat 4 nuskah, 4 naskah. Tapi mahal beli $400 baru ni Tapi alhamdulillah puas hati beli $400 beli gambar manuskrip tulisan tangan. Jadi bila kita baca tu kita rasa lebih puas hati sebab kita tahu perbezaan di antara naskah kitab. Kemudian kita boleh, dan kebetulan tahun lepas saya alhamdulillah saya dengan sahabat saya Ustaz Luqman kami selesai tahqiq kitab, selesai kami buat perbandingan, kami salin balik kitab Syarah Al-Imam Al-Mahalli dengan dibuat perbandingan di antara tulisan-tulisan naskah tulisan tangan. Dah setiap kat setahun dah tapi tak cetak-cetak lagi tak tahu, rasa macam insya-Allah kot terdekat ni kita nak cetak, kita cetaklah. Jadi bila kita buat tu kita nampak Imam Al-Hattab, sikap beliau tuhurai sebab menarik insya-Allah. Baik, jadi balik kepada cerita kita, kata Imam Al-Mahalli, wal aslu bara'atu zimmati mimma zada 'alaiha. Ini asal ucapan Imam Al-Mahalli Jadi Imam Al-Mahalli kata wal aslu, yang rajihnya tanggungjawab kita ni kosong. Kita tidak bertanggungjawab dengan lebih daripada satu. Maksud dia apa? Imam Al-Mahalli nak bagi tahu perintah apabila dia disuruh, seseorang menyuruh kita melakukan satu perbuatan, mau tak mau sekurang-kurang kena buat sekali. Itu memang tak dapat dielakkan. Kalau tidak, kita tak dianggap sebagai orang yang mendengar arahan. Bila kita dah buat sekali, kena buat banyak kali ke atau cukup dengan sekali, itu kena rujuk dalil. Katakan kita pun tanya, si isteri pun tanya kepada si suami, ya zaujil habib, la budda an usalli marratan faqat lazim astamir fi salati ala al-habib illa ba'da an qulta li kafaya zaujati. Wahai si suami, adakah cukup saya sekali saja bersalawat ke atas Rasulullah, atau saya kena terus, kamu dah suruh saya salawat tadi, atau saya kena terus bersalawat sehinggalah kamu kata kepada saya cukup wahai isteri, atau macam mana? Si suami katakan kebetulannya senyap, dia tak jawab, dia senyap je. Maka apabila sudah tidak ada dalil lain yang menjelaskan kena buat sekali atau kena buat secara berterusan, maka ketika itu kita akan berpegang dengan konsep al-aslu bara'atu zimmah. Pada asalnya ataupun yang rajihnya, yang kuatnya, kita tidak bertanggungjawab. Kita tidak dipertanggungjawabkan dengan sebarang tanggungjawab. Jadi apabila kita sudah pun melaksanakan sekali, cuma adakah kita juga turut diminta buat kali kedua, kali ketiga, kali keempat, tiba-tiba tak ada sebarang petunjuk, maka ketika itu kita balik kepada yang asal, konsep asalnya, kita tidak diminta untuk melakukan sebarang tanggungjawab. Apabila kita disuruh untuk berselawat, maka si isteri pun berselawat. Cuma adakah dia mesti selawat kedua, ketiga, keempat, atau cukup dengan sekali? Kalau tak ada dalil luar yang menunjukkan dia cukup sekali atau kena buat lebih, tak ada dalil luar sebut, maka si isteri tadi hendaklah berpegang dengan konsep saya tidak diwajibkan pada asalnya untuk melakukan sebarang perbuatan. Tiba-tiba saya disuruh berselawat, saya pun berselawat sekali. Dalam masa yang sama saya tak tahu kena cukup sekali ke atau lebih. Saya tanya, suami tak nak jawab, dia senyum je. Maka ketika itu tahulah saya
saya tidak ada dalil lain, melainkan saya akan berpegang dengan konsep al-aslu bara'atu zimmah. Seseorang itu tidak bertanggungjawab dengan sebarang tanggungjawab. Melainkan kalau ada dalil yang menunjukkan dia dipertanggungjawabkan untuk melakukan suatu perbuatan. Sebab tu kata Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini, illa iza dallad dalilu ala qasdi takrar. Melainkan sekiranya ada dalil yang menunjukkan bahawa orang yang menyuruh itu dia ingin supaya perbuatan yang disuruh itu dibuat berulang kali. Contoh, sebelum ni si suami itu katakan suami itu memang dia suka sikit-sikit je dia kata pada si isteri dia, ya zaujati salli ala al-habib, macam orang Mesir. Saya bila tengok orang Mesir ni, antara benda yang saya gembira dapat belajar di Mesir adalah orang Mesir mengajar kami untuk banyak berselawat kepada Nabi SAW. Orang Mesir sikit, ya gamah salli ala al-habib. Sikit-sikit, kita semua, apa lagi selawat lah. Sikit-sikit selawat. Hatta tengah bergaduh pun, kalau tengah bergaduh, orang ni tumbuk orang ni, datang satu orang, khalas, ya gamah, sallu ala al-habib. Cukup, selawat. Boleh berhenti. Allahumma salli ala rasulillah. Boleh tenang terus. Nak katanya jiwa orang Mesir ni, subhanallah, jiwa mereka daripada kecil lagi dipupuk untuk sentiasa lembut hati bila teringat Nabi SAW. Dan insyaAllah benda baik ni juga kita nak pupuk dalam jiwa kita dan juga masyarakat kita. Jadi contoh tadi, katakan si suami ni sebelum ni, memang si isteri tu, bila sekali tu dia pernah suruh si isteri dia berselawat. Ya zauji, salli ala al-habib. Lalu si isteri pun selepas disuruh untuk berselawat, si isteri pun kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dia pun selawat sekali. Lalu si suami kata, lima zahakaza ya zaujati, lima anti bakhilah, marra bas, salli aktar. Contoh dia kata begitu. Wahai si isteri, apa ni? Kenapa bakhil sangat? Takkan sekali je selawat. Selawatlah banyak kali. Jadi si isteri pun banyaklah, selawat pun banyak kali. Lepas tu, 2-3 hari lepas tu, suruh lagi. Si isteri selawat 2 kali. Si suami kata, apa ni? Banyaklah sikit. Jadi akhirnya si isteri tahu. Si suami, dia suka kalau si isteri tadi berselawat banyak kali. Maka pada satu ketika, apabila si suami kata pada si isteri, salli ala al-habib, tahulah si isteri bahawa dia diminta bukan sekali saja berselawat, tapi kena berselawat banyak kali. Sebab apa? Sebab al-amru yufidu takrar. Adakah perintah menunjukkan kena buat banyak kali? Tidak. Habis, kenapa dia kena buat banyak kali? Sebab pengalaman lepas dia, maknanya ada dalil lain yang menunjukkan bahawa si suami suka kalau si isterinya berselawat banyak kali dan bukan hanya sekali. Allahumma salli ala al-Mustafa habibina wa qurrati a'yunina jami'an. Allahumma amin. Jadi, sekiranya ada dalil, kata Imam Al-Haramain Al-Juwaini, yang menunjukkan bahawa orang yang menyuruh itu berkehendak, dia mahu supaya perbuatan yang disuruh itu dilakukan berulang kali, maka kalau ada dalil barulah kita akan berpegang dengan dalil tersebut. Baik, fayu'malu bihi. Kata Imam Al-Mahalli, fayu'malu bihi. Maka ketika ada dalil yang menunjukkan perbuatan yang disuruh diminta dibuat banyak kali, maka barulah diamalkan dengan berdasarkan takrar tersebut, dibuat secara banyak kali. Fayu'malu bit takrar. Bihi maksudnya bit takrar. Atau fayu'malu bihi ay bid dalil ad-dal ala qasdi takrar. Contoh dia apa? Kal amri bis salawat al-khams. Contoh dari segi syaraknya, kita tengok Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa aqimus salata wa atuz zakah. Kemudian Rasulullah SAW pun menyuruh kita untuk mendirikan solat. Adakah bila kita diminta untuk sembahyang zuhur, alhamdulillah tadi saya dah sembahyang zuhur, adakah maknanya esok tak payah sembahyang zuhur dah? Sebab tadi dah sembahyang zuhur? Bila kita tengok syariat Allah Ta'ala dan juga Nabi SAW telah menunjukkan bahawa perintah melaksanakan solat ini hendaklah berulang kali, bukan hanya sekali. Berulang kali, maknanya setiap hari kena buat. Sampai bila? Sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apabila sudah ada dalil yang menunjukkan kena buat perbuatan itu secara banyak kali,
maka kita pun buat banyak kali. Bukan kerana perintah menunjukkan perbuatan yang disuruh kena buat banyak kali. Sebaliknya, kita melakukan arahan tersebut berulang kali kerana ada dalil luar yang menunjukkan bahawa perbuatan tersebut hendaklah dibuat berulang kali. Wa sawmi Ramadan. Contoh lagi. Wa sawmi Ramadan. Begitu juga dengan puasa pada bulan Ramadan. Puasa pada bulan Ramadan, adakah bila kita dah puasa Ramadan lepas, bila masuk bulan Ramadan akan datang, tak payah puasa dah? Tak, kita kena puasa. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala berfirman, kutiba alaikumusiyam, kamu diwajibkan untuk berpuasa. Adakah kerana itu? Lalu saya kena puasa sampai mati? Tidak. Habis kenapa kena buat puasa banyak kali? Sebab Rasulullah meminta kita berpuasa setiap kali datang bulan Ramadan. Jadi, ada dalil luar yang menunjukkan bahawa perintah untuk berpuasa itu hendaklah berulang kali. Setiap selama hidup kita, bila jumpa je Ramadan, hendaklah wajib berpuasa. Jadi disebabkan ada dalil luar, barulah kita berpuasa berulang kali. Maknanya kalaulah tak ada dalil yang menunjukkan kena buat sekali ke atau kena buat banyak kali, kalau tak ada dalil, kita akan berpegang dengan konsep al-aslu bara'atuz zimmah. Al-aslu bara'atuz zimmah. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selesai kita membicarakan perbahasan ini, dan insya-Allah dalam pertemuan akan datang kita akan melihat pula pandangan lain. Pandangan yang kuat yang didatangkan oleh Imam Al-Haramain adalah perintah tidak menunjukkan perbuatan yang disuruh kena buat banyak kali. Namun di sana ada ulama yang berpendirian sebaliknya. Insya-Allah dalam pertemuan akan datang kita akan membacanya, insya-Allah kalau direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya mohon maaf ya tuan-tuan, mungkin ada kata Allah lambatnya baca. Sebab perbahasan ilmu usul fiqh ni dia tidak boleh kita baca laju. Sebab dia berkait dengan pemikiran, takut nanti kita pening kepala belaka. Bukan dekat tuan-tuan, mungkin tuan-tuan tak pening. Saya baca laju takut saya yang pening. Jadi saya baca slow begitu. Kesan dia kita akan jadi lambat sikit nak mengkhatamkan kitab. Namun insya-Allah kita akan baca dengan tertib dan kita akan baca dengan teliti setakat kemampuan saya. Dan untuk tambahan tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita ingat apa yang disebut oleh Imam Al-Hattab Al-Maliki, beliau menyebut bahawa beliau menghuraikan kalam Imam Al-Mahalli dan beliau akan mengekalkan kalam Imam Al-Mahalli melainkan pada keadaan-keadaan yang beliau akan ubah. Bila beliau rasa sepatutnya diubah, beliau akan ubah. Lepas tu kadang-kadang beliau ada buat tambahan peringkat beliau sendiri. Cuma saya nak tambah satu lagi. Setelah kita baca kitab ini, tahulah kita Imam Al-Hattab juga bukan semata-mata kalam Imam Al-Mahalli. Kalam Imam Al-Haramain pun kadang-kadang beliau tukar. Beliau tukar. Contoh, dalam matan Imam Al-Haramain Al-Juwaini, Imam Al-Haramain menyebut wala yaqtadi takrara ala sahih. Al-amru la yaqtadi taqrar. Kata beliau wala yaqtadi al-amru at-takrara ala sahih. Ini kalam asal Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Wala yaqtadi. Lalu Al-Imam Al-Hattab suatu menghuraikan matan ini, beliau tukar wala taqtadi. Sebab isunya bukan pada al-amru, isunya pada sighatul amri. Bukan kalimah amara ataupun ya'muru ataupun mur ataupun muru. Amartuk. Bukan kalimah amara dan juga pecahan-pecahannya yang menunjukkan isunya bukan pada kalimah amara dan juga pecahan-pecahannya. Isunya pada sighatul amr. Contoh, izhab, salli, uktub. Jadi oleh kerana Imam Al-Haramain sebut wala yaqtadi, maksudnya wala yaqtadil amru. Dan yang beliau maksudkan Imam Al-Haramain juga sebenarnya bukan bermaksud al-amru itu sendiri, tapi beliau maksudkan sighatul amr. Cuma kadang-kadang beliau bila berbicara kadang-kadang menggunakan unsur majaz. Disebut al-amru tapi yang diinginkan adalah sighatul amr. Cuma mungkin orang tak perasan, mungkin orang salah faham, lalu Imam Al-Hattab tukar matan terus. Beliau kata wala taqtadi. Jadi ini adalah contoh kenyataan Imam Al-Hattab yang beliau tak sebut di mukadimah, tapi bila kita baca kita tahu ini juga adalah manhaj beliau, iaitu beliau akan mengubah apa saja yang beliau fikir elok diubah, sama ada matan Imam Al-Haramain ataupun syarah Al-Imam Al-Mahalli rahimahullahu subhanahu wa ta'ala.
wa rahimallahu Imam Al-Haramain Al-Juwaini, wa rahimahullahu Al-Imam Al-Khattab Al-Maliki, wa rahimallahu jami'a masyayikhina wa jami'i masyayikhil muslimin. Allahumma amin. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang kita akan menyambung perbahasan-perbahasan kita dalam perbahasan yang menarik dalam kitab Qurratul Ain Syarah Imam Al-Haramain, Waraqat Imam Al-Haramain biiznillah subhanahu wa ta'ala. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang mengikuti kelas ini, sama ada secara live ataupun secara rakaman. Moga-moga apa yang saya sampaikan ini dapat sampai dengan baik di pemikiran para pendengar semua. Saya mohon kemaafan kalau ada kesilapan dalam menghuraikan, dan kalau ada soalan-soalan yang tuan-tuan dan juga puan-puan ingin nyatakan kepada saya disebabkan tidak jelas cara huraian saya, ataupun ada pembetulan yang tuan-tuan dengar saya tersilap ketika menghuraikan lalu ingin diperbetulkan, saya mengalu-alukan. Boleh tulis terus di komen untuk kita dapat berinteraksi dengan lebih baik. Nampak gayanya tak ada soalan. Jazakumullahu khairah. Doakan saya moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan kepada kita semua dan memberikan kebaikan kepada para guru kita yang telah mengajar kita semua. Lalu saya pun dengan rezeki Allah Taala dapat jugalah baca-baca kitab ini kepada tuan-tuan. Kalau tidak, jangankan syarah matan warakat juga tak mampu saya membacanya. Namun alhamdulillah dengan usaha gigih para guru kita di Al-Azhar Al-Syarif, macam saya sendiri khususnya saya mempelajari ilmu ini daripada Fadilatul Syekh Said bin Shaltud Asy-Syafi'i. Beliaulah yang telah mendidik saya dan juga kawan-kawan yang lain daripada langsung tak kenal kepada mampu sikit-sikit dan mampu pula menerangkan kepada para sahabat. Setelah beliau menyuruh saya membaca kitab ini, moga-moga arahan beliau itu baik dan berkat, lalu saya mampu membacanya. Allahumma amin. Semoga semuanya diberkati Allah, dan terima kasih semua. Baiklah, sama-sama kita menangguhkan majlis kita dengan kita berselawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Jazakumullahu khairan. Terima kasih semua. Semoga semuanya dalam kasih sayang Allah dan kecintaan ke hadrat baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga bertemu lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jazakumullahu khairan. Allah yubarik fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.